Okey, untuk tajuk 9, okey, dia ada banyak, dia ada 3 jenis soalan. Okey, yang pertama kita tengok dahulu untuk maksimum minimum. Okey. Memang kita pernah buat latihan ni semasa ulang kaji di kolej hari tu. Tapi kadang-kadang kita lupa kan. Okey, awak tengok ya, apabila kolej yang berbeza memilih soalan yang sama, bermaksud soalan ini sangat berkemungkinan, maksudnya dia orang minat soalan ni. Okey. So kita kena tahu macam mana nak cuba jawab soalan ni. So kata kuncinya ialah maximum and minimum. Okey, ini kata kunci, kita akan ada 2 titik lah. Okey. Kemudian sekarang ni Maiden nak cari titik stationary point dulu apabila kita dah ada nilai dy dx. Okey, sama dengan 6x tolak 3x kuasa 2. Jadi kita samakan dengan 0. Okey. So Madam bawa lah ke sini, okey, supaya senang kita nak tengok lah. Okey, kita lebih selesa kalau leader tu positif kan. Okey. So Madam faktorkan 3x, tinggal lagi x tolak 2. Jadi kita akan ada 2 nilai x. Yang pertama 0. Nilai x yang kedua ialah 2. Okey, kemudian kita cari pasangannya. Okey, bila x 0, okey, terus kita dapat nilai y sama dengan 0. Jadi titik kita ialah 0, 0. Kemudian apabila nilai x kita ialah 2, okey, kita tengok nilai y kita akan jadi 3 darab 4 tolak 8. So 12 tolak 8, 4. Jadi titik kita yang kedua ialah 2, 4. Okey. Sekarang kita nak cari pula jenis titik kita, yang mana maksimum, yang mana minimum. Okey, cuma Madam nak share kat sini supaya pelajar tak salah ya. Okey, untuk tahu tinggi atau rendah, kita akan merujuk kepada paksi Y. So kat situ kita dah nampak 0 tu lebih rendah berbanding 4. Jadi titik ini nanti awak akan dapat minimum. Titik yang ini nanti awak dapat maksimum. Okey. So cuma kita sekarang ni diarahkan menggunakan first derivative test. Jadi kita kena follow soalan. So apabila kita test yang ini, kita masukkan saja nilai yang kecil dahulu. Contohnya, kita ada sekarang ni nilai x 0 kan. So Madam masukkan x kurang dari 0. Kemudian besar pada 0 kurang daripada 2. Last kali x besar dari 2. Okey, Madam kena uji kesemuanya. Okey. So kita nak buat ujian first derivative. Okey. So first derivative kita tadi ialah 6x tolak 3x kuasa 2. Okey. So sekarang ni kita masuk nombor. Madam nak masuk nombor negatif 1. Okey, bila kita masuk negatif 1, kita akan dapat negatif 6. Negatif 6 tolak 3. So kat sini negatif. Sebenarnya sebab pelajar akaun dia tak belajar detail, bila awak dapat yang pertama ni negatif, sebenarnya awak dah tahu dah yang selepas tu positif, yang lepas tu negatif. Okey, sebenarnya. Tetapi takut awak belajar lebih tinggi nanti, awak akan belajar ada satu term tu, stationary inflection point. Yang tu, kalau ada yang tu, kalau Madam ajar yang ni, kira Madam salah lah. Jadi Madam ajar awak semak semua. So yang ini awak ganti dengan nombor 1. So kalau awak ganti 1, awak dapat 6 tolak 3. Betul kan Madam kata tadi positif? Okey.
Kemudian kita ganti dengan 3. Kalau kita ganti dengan 3, kita dapat 18 tolak 3 darab 9. Jadi 18 tolak 27. Jadi kat sini nanti awak dapat negatif. Okay. So, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan first derivative? Okay, maksud dia ialah the gradient of tangent. Okay, so sekarang ni, Madam nak tunjuk apa yang kita kaji tentang gradient tangent. Apabila nilai itu, dia kata negatif, gradient negatif, kita lukis sikit dia menuju ke bawah begini. Anak panah dia begitu. Okey, kemudian dia kata kecurunan positif. Okey, kecurunan positif pula dia akan menaik begitu. Okey. Kemudian diikuti dengan kecurunan negatif. Okey, so kat sini kita nampak ada dua bucu. So bucu yang pertama, okey, bucu yang pertama di sini. Kat sini. Saya guna warna putih. Tak nampak ya? Okey, tak apa. So, ni bucu yang pertama. Ini bucu yang kedua. Okey, dan kita tengok di atas ni. Bucu pertama ni untuk nilai X kosong. Jadi, kita boleh buat kesimpulan. Okey. Yang ini pula untuk nilai 2 kan? Okey, so kesimpulan kita 0, 0 is a local minimum point. Satu lagi, 2, 4 is a local maximum point. Okey, kita dah berjaya menjawab soalan 3A. Kemudian dia kata, find the coordinates of points of the curve where the gradient of the curve is negative 24. Gradient. Tadi kita dah dapat dah gradient tadi. Okey. So, gradient tadi kita dapat. Okey, gradient ni maksudnya dy dx. Kita dah dapat tadi 6x tolak 3x kuasa 2. Dan dia kata nilai ni sama dengan negatif 24. So, bila kita susun 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 24 sama dengan 0. Okey, untuk pelajar perakaunan, awak tak boleh terus faktor guna kalkulator. Awak kena permudahkan dahulu. Contohnya kat sini, Madam buat x kuasa 2 tolak 2x tolak dengan 8 sama dengan 0. Kita bahagikan semua dengan 3. Sebab 8 darab 3, 24 kan? Okey, so kita fakturkan. Okey, awak boleh faktur guna kalkulator. So, awak dapat apa kat situ? Cuba tengok. Okey, awak ada x tolak 4 dengan x. X tolak 4, x tambah 2. Okey, so kita try lagi sekali. Kadang-kadang bila kita nak menulis ni, dakwah tiba-tiba hilang. Okey, alhamdulillah. X tolak dengan 4. X tambah dengan 2. Okey, sebab itu soalan kata points. So, nilai X yang pertama ialah 4. Nilai X yang kedua ialah negatif 2. Sekarang ni kita akan pergi kepada slide seterusnya untuk mencari nilai untuk Y.
Okey, so apabila kita dah dapat nilai X, kita akan cari nilai Y. Okey, kat mana nak cari nilai Y? Kita cari dekat tempat yang ada Y. Y sama dengan 3 media ganti X dengan 4 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 3. Okey, kita tekan je kalkulator. Cuma sekarang ni madam tak ada kalkulator di tangan ni. Okey, tak apa, madam congatlah dulu ya. So kat situ madam ada 16 darab dengan 3 tolak dengan 4 kuasa 3. Okey, kita tengok sekejap ya. Okey, dapat berapa awak kira? So, madam akan kira ni. So, 3 darab dengan 16 tolak dengan 4 kuasa 3. So, dapat negatif 16. Okey, negatif 16. Awak double check kot madam salah. Okey. So, titik yang pertama kat sini, titik yang dia nak yang pertama ialah 4 negatif 16. Okey, itu baru madam ganti X dengan 4. Sekarang madam ganti X dengan negatif 2. 3 darab negatif 2 kuasa 2 tolak negatif 2 kuasa 3. Okey, kita tengok dapat berapa. Okey, 3 darab dengan 4. Okey, tolak dengan negatif 8. So, kat sini madam dapat 20. Jadi, titik yang kedua ialah negatif 2, 20. Okey, itu untuk menjawab soalan nombor 3B. Okey, selesai bahagian A. Kita boleh skor 25 markah.